Wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal akhirati wad din. Shalawatullah wa salamuhu ala habibina wa rasulina Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'atihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang ya sama-sama kita dapat datang mengimarahkan ya Masjid Rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, meneruskan program takmir kita, mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, ya, mengimarahkan rumah ibadat khusus untuk umat Islam, ya, mengimarahkan ya bangunan yang didirikan tak lain tak bukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, serta mendoakan kesejahteraan untuk sesama kita, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan selawat. Masya-Allah tabarakallah. Makanya pada malam ni kita menyambung untuk sesi yang ketiga lah ya, untuk sesi yang ketiga kuliah takmir kita, menyambung pada bacaan Al-Quran daripada surah Ibrahim. Ya, daripada surah Ibrahim alaihi salam daripada juzuk yang ke-13. Last kali hari itu kita baca pada muka surat 255. Ya, sebelum ini perkongsian kita yang terakhir ialah pada membaca muka surat yang ke-255, iaitu ayat yang kelima. Ya, muka surat 255 ayat yang kelima, maknanya masih lagi pada awal-awal lah ya, permulaan ataupun muqaddimah surah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana ayat sebelum ni berbunyi ba'da ana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Ya, yang mafhumnya secara ringkas sekali lalu, dan sungguh kami telah mengutuskan Nabi Musa alaihi salam dengan tanda-tanda kekuasaan kami ya, supaya dia menyampaikan dakwah. Dan antara tugas utama yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ialah akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkanlah kaum engkau daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Zulumat, banyak-banyak kegelapan, syirik, murtad, ya, tak percaya Tuhan, tak bersyukur kepada Tuhan, tak berterima kasih kepada Tuhan, dan macam-macam lagi. Ilan nur, satu-satunya fahaman tauhid yang betul, mengikut dan menyembah Tuhan yang Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, sentiasalah ingatkan mereka kepada ayyamillah, hari-hari Tuhan. Ya, hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pun kita pernah kongsikan terlebih dahulu, membawa maksud ya, ayyamillah ialah saat-saat ya, waktu-waktu, peristiwa-peristiwa Allah Ta'ala membantu hamba-hambanya yang lemah. Allah Ta'ala memakbulkan doa orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala menyelamatkan umat manusia daripada bala bencana. Allah Ta'ala menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya, rezeki melimpah ruah. Maka semua peristiwa-peristiwa tersebut mungkin dia berlaku sekali, mungkin berlaku dua kali, dia mungkin dia tak berulang banyak-banyak kali. Tetapi walaupun dia tak berulang banyak kali, dia berlaku sekali sahaja, hari itu yang kita ingat. Ya, hari itu ataupun tarikh itu yang kita ingat. Maka hari-hari penting tersebut yang melibatkan kekuasaan Allah dan kehebatan keagungan Allah Ta'ala dipanggil dalam ayat nombor 5 ni sebagai ayyamillah, hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga macam kita, hari itu saya bagi contoh apa tuan-tuan? Hari itu kita bagi contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hari Ashura. Sama juga macam kita tuan-tuan, bila mana kita beraya. Ya, bila mana kita beraya. Ya, bila mana hari raya kita bertakbir tuan-tuan. Kita takbir. Cuba cek balik kita punya ungkapan takbir tu. Cuba cek balik ungkapan takbir kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita pergi kat bahagian
Apa orang panggil apa? Chorus ke apa nama tah? Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu masih lagi zikir, masih lagi puji Allah Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab. Wa hazamal ahzab. Itu apa nama untuk ahzab tu tuan-tuan? Bukan azab. Azab, jangan macam tu ni. Jangan macam tu, dia kena tengok huruf juga tu. Ya, dia hamzah dengan ha tu. Oh la haula wala quwwata illa billah. Bukan. Ahzab tu perang apa? Perang Ahzab. Ya, perang Khandaq. Terima kasih Haji. Jazakallahu khairan katsira. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq, Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an kena kepung, punya lama. Dan kemudian Allah Taala bagi bantuan. Jadi demi mengingati peristiwa Allah Taala bantu umat Islam. Senang Allah Taala tolong orang Islam senang aja. Allah Taala uji Nabi dan para sahabat kena kepung tu beberapa hari saja. Susah sikitlah ya, orang kata kena busa jugalah nak dapat mati syahid kan. Nak dapat pahala dan nak dapat mati syahid. Tapi Allah Taala nak hapuskan, Allah Taala nak kalahkan pasukan Ahzab, senang je. Allah Taala hantar angin kuat dah. Allah Ta'ala hantar angin kuat, kem musuh jadi cacar marba, jadi huru-hara, dah menang. Diorang takut, diorang balik. Diorang balik, settle lah. Ya, perang sudah habis. Maka macam tu caranya Allah Ta'ala memenangkan pasukan tentera muslimin. Maka itu yang kita masukkan wa hazamal ahzaba wahdah. Sambung lagi lah ya, takbir hari raya tersebut. Ya, masya-Allah tabarakallah. Maka itu juga termasuk dalam istilah apa nama ni? Ayyamillah ya, hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung pada malam ini pada ayat nombor 6. Ya, pada ayat nombor 6 dan ayat nombor 7 insya-Allah taala. Sebab ayat nombor 6 ya, walaupun dia agak panjang, dia punya huraian dia tak panjang mana, dia simple saja. Ya, dia simple dan dia ringkas ya, biiznillah taala. Baik. Kita tengok dahulu ayat nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi dah bismillah, tak payah bismillah lagi dah. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Okey, berhenti pada alaikum. Baik. Teruskan. Idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Berhenti pada al-'azab. Tadi dah satu baris, ini satu baris lagi. Masuk pula pada ayat yang pada potongan yang seterusnya, baris yang ketiga. Wa yuzabbihuna abnaakum, 4 harakat tuan-tuan, mad wajib muttasil. Allah, macam manalah saya boleh lupa ada skrin kat depan. Ya. Wa yuzabbihuna abnaakum, ini mad jaiz mad wajib muttasil, 4 harakat. Wa yastahyuna nisaakum, mad wajib muttasil lagi, 4 harakat. Wa fi dzalikum, mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi dengung 2 harakat. Wa fi dzalikum bala, mad wajib lagi 4 harakat. Bala mir rabbikum, nun sakinah nun mati jumpa ra, idgham bila gunnah. Rabbikum azim ya, mad arid li sukun dekat hujung sekali. Okey, kita masuk pula ayat nombor 7. Ya, kita masuk pula ayat nombor 7. Kita akan baca 2 ayat sekali lah insya-Allah taala. Pada ayat nombor 7 lagi pendek daripada ayat nombor 6. Wa iz ta'azzana wa iz ta'azzana, huruf zal tuan-tuan ya. Ya, huruf zal. Wa iz ta'azzana rabbukum la in, nun mati jumpa dengan shin, ikhfa haqiqi. La in syakartum, ra kena tebal. Ra tebal dalam bahasa Arab tafkhimur ra. Ya, ra mufakhamah. Ya, ra yang ditebalkan. Syakartum la azidannakum. Yang ini wajibul gunnah dengung sebanyak 2 harakat. Wala in dengung sekali lagi ikhfa hakiki,
Wala in kafar. Wala in kafartum. Sekali lagi ra tebal, ra mufakhamah ra tebal. Kafartum inna dengung wajibul gunnah azabi lasyadid. Last kali itu adalah man arid disukun dengan qalqalah qalqalah besar, qalqalah kubra. Okey. Jadi insya-Allah kita akan baca dulu ayat 6 terus masuk pada ayat nombor 7. Okey, ready tuan-tuan ya? Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Masuk ayat nombor 7. Sama-sama tuan-tuannya. 1 2 3. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, selesai bacaan kita pada ayat nombor 6 dan 7 daripada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita keluarkan beberapa maklumat, ya, beberapa nota, beberapa poin lah, ya, daripada ayat 6 dan 7 ni, saya bacakan sekali lalu dia punya terjemahan insya-Allah taala. Pada ayat nombor 6 Allah Taala berfirman, wa idz qala Musa dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam, qala Musa liqaumihi, berkatalah Musa kepada kaum dia, uzkuru ni'matallahi alaikum, ya, ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kamu semua. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kamu semua. Idh anjakum min ali fir'aun, ketika mana Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Ya, Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala, yasumunakum, mereka iaitu pengikut-pengikut Fir'aun itu mengenakan, menyeksa kamu dengan seburuk-buruk seksaan. Ya, dengan seburuk-buruk seksaan. Wa yudhabbihuna abna'akum, dan ya, mereka menyembelih. Ni perkataan dia bulat-bulat ni tuan-tuan. Ya, ni perkataan bulat-bulat ni. Wa yudhabbihuna, ya, dan mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan perempuan-perempuan kamu dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'un, dan sungguh di dalam perkara tersebut bala'un, ada terdapat satu bentuk ujian, mir rabbikum azim, ujian daripada Tuhan kamu, dan ujian itu besar. Ujian daripada Tuhan kamu dan ujian itu besar. Tak apalah, kejap lagi kita tengok dia punya tafsiran dia. Masuk pada ayat nombor 7. Wa idh ta'azzana, dan ingatlah juga ketika Tuhan kamu memberitahu, ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat aku kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid, ingatlah sesungguhnya azab aku adalah sangat pedih ataupun sangat dahsyat. Wal iyaz billahi min zalik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, untuk ayat yang ke-6, ya, untuk ayat yang ke-6, satu fakta antara fakta yang banyak berulang dalam Al-Quranul Karim, ya, antara cerita yang sangat banyak diulang dalam Al-Quranul Karim ialah cerita tentang Bani Israel kena seksa dengan Fir'aun. Macam mana saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala gunakan perkataan ini, perkataan yang sebenar, ya, yang bagi gambaran tentang peristiwa tersebut. Askar datang rumah, ambil baby, ambil pedang, ambil parang, sembelih budak. Ya, sembelih
sembelih budak. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Kita nak membayangkan pun jadi ngeri. Jadi takut, ya, jadi seram sejuk, ya, nak termuntah, nak terloya kita membayangkan. Ya, masya-Allah, ya, betapa jahatlah, ya, pasukan Firaun pada waktu tersebut. Dan kalau saya boleh tambah sikit, satu fakta yang tak ada dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kaum Nabi Musa iaitu Bani Israel, anak-anak dia orang kena bunuh, betul? Ya, anak-anak dia orang kena bunuh. Anak mereka kena bunuh start daripada sebelum Nabi Musa lahir. Bani Israel pada zaman Firaun ni, Firaun yang disebutkan dalam Al-Quran ini, mereka dibunuh hidup-hidup start daripada sebelum Nabi Musa lahir. Bahkan sebelum ibu Nabi Musa, siapa nama dia? Yukabat. Ya, sebelum ibu Nabi Musa mengandungkan Nabi Musa lah. Dia mengandungkan Nabi Musa. Ya, maknanya dia berlaku kalau paling singkat pun kita boleh bayangkan, contoh sajalah, nak kira tempat-tempat tu tak dapat lah kot. Ya, mungkin bermula daripada setahun ataupun pada tahun. Setahun sebelum ataupun pada tahun Yukabat, iaitu ibu Nabi Musa, mengandungkan anak dia Nabi Harun. Harun ialah abang, Musa ialah adik. So, waktu Nabi Musa, ibu dia orang mengandungkan Nabi Harun alaihi salam dan melahirkan Nabi Harun, tahun Nabi Harun lahir, ya, tahun Nabi Harun lahir, time tu tak ada sembelih budak. Time tu tak ada sembelih budak. Next year tu baru sembelih. Dia gila-gila, tuan-tuan. Tahun ni tak sembelih, tahun depan sembelih. Dia bergila-gila lah. Ya, bergila-gila. Sebab apa? Dia nak maintainkan juga orang lelaki. Ya, bila budak tu besar nanti akan jadi hamba. Bapak dia dah mati, atuk dia dah mati, so anak dia pula bangun jadi hamba yang baru. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, tadi saya kata mula mereka diseksa dengan seksaan ini, anak kena bunuh ni, sebelum Nabi Musa lahir dan selepas Nabi Musa jadi nabi. Sambung lagi. Selepas Nabi Musa jadi nabi. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Nabi Musa dah dapat wahyu, kita tahu cerita dia macam mana. Nabi Musa jumpa Firaun, Nabi dakwah, hari-hari dakwah hari ni dia tak nak dengar, dia balik. Dakwah esok tak dengar, balik. Sambil-sambil tu ulang 2-3 hari, 2-3 minggu, berapa bulan lah berdakwah tersebut. Pengikut Firaun duk meeting. Apa kita nak buat ni? Apa nak buat dengan Musa ni? Senang je, kita continue. Kita sambung. Ya, na'udzubillah min zalik. Sambung balik membunuh anak-anak lelaki mereka. Betapa kejamlah, ya, perbuatan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Baik, itu sebagai tambahanlah, ya, berkenaan dengan ayat nombor 6. Wa yastahyuna nisaakum, membiarkan perempuan-perempuan hidup. Kita pun boleh bayangkan sendirilah, ya, antara kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang perempuan. Allah Taala tak rakamlah. Ya, benda macam ni yang sangat-sangat keji, sangat-sangat kotor, sangat-sangat jijik, perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang ini Allah Taala tak sebut. Bab bunuh Allah Taala cakap. Ya, tapi bab orang perempuan, jaga maruah orang perempuan, maka Allah Taala tak cakap. Allah Taala tak sebut. Ya, masya-Allah, tak tergamak kita. Ya, tak tergamak. Sorry cakap. Orang lelaki kalau dia tak boleh dengar bab perkataan 5 huruf tu lah, kan? Perkataan 5 huruf tu lah. Kalau dia tak boleh dengar bab tu, dia rasa marah dengan benda tu, maknanya lelaki ni gentleman. Orang perempuan kena orang perempuan tu kena gangguan seksual, ya, kena baik ringan-ringan, baik berat-berat. Kalau dia marah, lelaki ni gentleman. Kalau lelaki ni suka, something wrong dalam hati dia. Kalau dia suka dengan berita-berita macam ni, something wrong dalam hati dia. Ini kajian seksualiti, tuan-tuan. Kajian psikologi. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, baik. Wa fi zalikum. Memang saya cakap terus terang, ayat nombor 6 ni memang ringkas. Ya, ayat nombor 6 ni memang simple. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Baik. Nota pertama yang kita nak tulis pada malam ini pada perkataan bala. Pada perkataan
bala. Allah Ta'ala kata wa fi zalikum. Wa fi zalikum. Dalam peristiwa tersebut, ya, dalam peristiwa kamu kena seksa, kamu kena tikam, kamu kena buli, kamu kena tindas dan sebagainya, ada terdapat balaun. Balaun. Apa yang dimaksudkan dengan bala, ya? Mir rabbikum, bala adalah ujian. Bala ialah ujian. Bala'um mir rabbikum azim. Mir rabbikum azim. Okey. Sebelum kita tengok tentang perkataan ini wa fi zalikum, dan sebelum kita tengok perkataan bala, bala ni baris depan. Bala'un baris depan, tanwin baris depan. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Rabbi, Rabb, Tuhan, baris bawah. Azim bari apa? Azim. Mun ke min? Cuba tengok Quran. Mun. Azimun. Terima kasih Ji. Azimun. Azimun ialah ini. Ujian yang besar. Bukan kata Tuhan tu tak besar, tak. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tak kata pasal Tuhan. Allah Ta'ala cakap pasal ujian yang ditimpakan kepada Bani Israel adalah ujian yang besar. Ya, sifat dia adalah ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Baik. Sekarang kita beralih pula, ya, kita balik semula pada awal, ya, potongan ayat ini. Wa fi zalikum, dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut. Perkara apa? Tadi saya dah tersebut awal, saya minta maaf, saya dah tersebut tadi. Dalam perkara itu, dalam peristiwa itu, ramai ulama tafsir kata fi zalikum. Dalam peristiwa itu, iaitu peristiwa kena seksa ni lah, daripada sini. Ambil daripada yasumunakum wa yuzabbihun wa yasayun nisaakum. Okey, ambil daripada situ sampai sini. Maka ramai ulama tafsir kata ujian yang besar dalam ayat ini ialah waktu diorang kena seksa. Itu terjemahan majoriti. Itu tafsir majoriti ulama tafsir. Tapi ada satu lagi tafsir yang lain dalam perkara itu. Perkara apa? Azab. Azab, siksaan daripada Firaun. Dalam masa yang sama ada satu lagi tafsiran. Tafsiran kedua ialah zalikum, dalam perkara itu. Maksudnya apa? Dalam perkara itu ialah Allah Ta'ala selamatkan kamu. Idh anjakum. Okey, saya ulang balik sekali lagi. Majoriti ulama tafsir kata dalam perkara tersebut, perkara apa? Perkara kamu kena seksa. Ya, perkara kamu kena seksa. Itu adalah ujian Tuhan yang sangat besar. Senang faham. Senang faham. Tafsir yang kedua yang ramai orang terlepas pandang. Betul juga tuan-tuan. Ya, tapi tafsir ni ramai orang terlepas pandang. Dalam perkara itu tu apa? Allah Ta'ala selamatkan kamu. Selamatkan Bani Israel. Dalam Allah Ta'ala selamatkan kamu dengan peristiwa hari Ashura dan sebagainya, terdapat juga ujian. Ujian apa tuan-tuan? Ujian supaya Bani Israel bersyukur. So, ujian ni maksudnya satu ujian azab, satu lagi ujian nikmat, bebas merdeka daripada Firaun, daripada kejahatan Firaun. Kalau saya nak ringkaskan, saya terus lompat kepada hari inilah. Kita terus lompat kepada peristiwa hari ini. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan perempuan perasan dah orang negara haram Israel, bukan Israel, negara haram Israel tu, diorang tu jenis bersyukur ke tak bersyukur ke macam mana? Agak-agak tengok perangai diorang, jenis bersyukur ke tak bersyukur? Tak bersyukur. Bukan kita ni ambil kerja Tuhan, tapi tengok perangai tu pun dah tahu dah. Ya, tengok perangai pun dah tahu. Ini roman orang tak bersyukur. Bila orang condemn dia balik, bila orang marah dia balik, engkau serang Palestin, tuan-tuan tahu tak perangai orang Yahudi sekarang dia buat apa? Ya, kalau zaman sekarang ni, saya ingat dalam tempoh setahun, 2 tahun kebelakangan ni lah. Kalau orang kata, korang ni jahat, berpuluh-puluh tahun korang serang orang Palestin dan sebagainya, tahu dia jawab apa balik? Oh, dulu kami teruk kena bantai dengan Nazi,
Dulu kami teruk kena bantai zaman Firaun. Firaun pun nak cerita juga dulu punya. La ilaha illallah. Kalau diorang orang baik, diorang dah Allah Taala dah selamatkan. Allah Taala dah selamatkan. Allah Taala dah bagi Baitul Maqdis pada zaman Nabi Musa lah. Ya, pada zaman Nabi Musa, diorang akan bersyukur dan jadi orang paling baik dalam dunia. Paling baik dalam dunia. Paling baik tuan-tuan. Saya dah sebut dah banyak kali sebelum ni kan. Nabi Muhammad dengan para sahabat, Nabi Muhammad dia yang kena payung dengan awan. Faham tak? Nabi Muhammad dengan para sahabat, Nabi Muhammad dia yang kena payung dengan awan. Adalah kot dua tiga orang kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain tu menumpang. Alhamdulillah dapat awan kan. Dokek dengan Nabi dapatlah awan sekali, tak adalah rasa panas pun kan. Tapi kalau Bani Israel dalam keadaan degil, dalam keadaan mengada-ngada macam-macam, tuan-tuan puan boleh baca surah Baqarah, sepanjang itu perangai Yahudi, Israel, perangai dia orang. Ya. Yang perangai tak sembahyang tu pun awan atas kepala. Layanan yang kalau ikutkan Nabi saja patut dapat, dia pun dapat juga ke? Tu kaki tak sembahyang tu. Kaki sembah apa? Patung emas. Patung lembu emas pun dapat layanan VIP juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itulah dia. Ya, perangai Bani Israel daripada dulu sampailah ke hari ini. Cuma kalau ayat Quran ni kata mereka sembelih anak-anak. Diorang tak adalah ambil pisau. Kalau hari ni tak ambil lah pisau. Ya. Saya ni ya banyak berkongsi ayat yang hampir serupa kan dengan banyak tempat yang lain. Jadi kadang-kadang saya confuse, saya pernah share ke tidak. Kalau tuan-tuan rajin tengok YouTube, ni alang-alang dah ada rakaman ni masuk YouTube kan. Ya, kalau tuan-tuan rajin tengok YouTube, follow channel Middle East Eye. Ya, Middle East Eye. Middle East apa? Mata Timur Tengah. Mata Timur Tengah. Tuan-tuan tengok, ya, tengok channel tu. Dia video tak panjang-panjang pun, pendek-pendek je. 2 minit, 3 minit. Ya, dan dia agak detail tuan-tuan. Agak detail. dia dirakamkan apa masalah yang berlaku dekat Timur Tengah. Kadang-kadang tengok tak sanggup tuan-tuan. Ya, menangis tengok. Ya. Askar IDF, Israeli Defense Force. Datang rumah, cakap, ada tak lelaki ni nama-nama sekian. Ada ke tidak? Ada. Ikut kita orang, kita nak soal siasat. Ya. Lelaki tu senyum, dia tengok anak dia. Tuan-tuan, pergi tu tak balik dah. Ya. Kita tak dapat macam tu dia. Ya, masya-Allah tabarakallah. Ya, dia orang tu kalau dah kena tangkap, dah kena soal siasat, memang tipislah harapan untuk kembali semula ke family dia orang. Ya, masya-Allah. Itu nampak macam lembut tu Ustaz. Ya, nampak macam lembut. Ada kes banyak lagi tu, saya kata follow apa nama rancangan tersebut, bukan channel tersebut. Tuan-tuan akan tengok antara lain pukul 3-4 pagi. Ya, pukul 3-4 pagi. Ada seorang budak muda dalam 22 tahun lah lebih kurang. Tengah study. Budak 2-3 tahun tengah buat kerja rumah ke, tengah homework ke, tengah buat study ke apa benda ke. Askar boleh terajang pintu rumah, masuk-masuk terus pergi ke bilik, tembak belah. Macam tu aja, tembak terus belah. Na'udzubillah. Ya, jahat tak jahat. Cuma dia orang tak adalah sembelih. Ya, mungkinlah kot dia orang tak guna pisau dan sebagainya, tapi jahat tetap jahat, zalim tetap zalim. Maka Allah Taala sebut, ya, ujian kamu kena seksa itu pun adalah ujian Allah Taala. Bila kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, itu juga ujian supaya kamu bersyukur. Dalam sebuah ayat daripada surah Allahumma salli ala Muhammad, daripada surah A'raf, daripada surah A'raf ayat nombor 168. Ayat tu agak panjang. Ya, surah A'raf ayat 168, Allah Ta'ala menyebutkan wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala bagi ujian kepada manusia bil hasanat. Benda yang best-best, benda yang elok-elok pun jadi ujian.
Wassayiat, benda musibah, aksiden, kematian, sakit, penyakit, virus, wabak dan sebagainya, itu pun ujian juga. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Maka itulah dia sikit sebanyak berkenaan dengan ayat nombor 6. Okey, kita masuk sikit pada ayat nombor 7. Ni kita masuk sikit pada ayat nombor 7. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan wa iz ta'azzana. Allah Taala cerita apa yang dia cakap. Allah Taala cerita apa yang dia cakap. Ini macam kita belajar hadis kursi lah, kan? Allah Taala berkata, Allah Taala berkata, tapi tak boleh baca dalam semayang sebab itu hadis, bukan ayat Quran. Yang ini Allah Taala turunkan wahyu, Allah Taala cakap apa yang dia cakap. So dia ulang baliklah apa yang dia sebutkan. Ketika mana Allah Taala menyeru, Allah Taala ta'azzana ni macam mana terjemahan tuan-tuan Hari itu kita baca surah Yusuf. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kalau tuan-tuan kita baca surah Yusuf dah masuk juzuk 13. Cerita dia yang apa nama ni? Adik-beradik Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf masukkan apa? Cawan Nabi Yusuf masukkan tu piala emas tu. Masukkan dalam beg adik dia. Bunyamin. Ya, dalam beg Bunyamin. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Apa kata staf raja? Apa kata staf istana? Fa'azzana muazzinun. Ya, fa'azzana muazzinun. Maka seorang staf diraja mula memekik. Bukan bang, tuan-tuan yang kata azana tu tiba-tiba berdiri angkat tangan macam ni Allahu akbar lah, bukan. Azana buat satu announcement. Tapi announcement tu khusus kepada kumpulan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Fa'azzana muazzinun. Kalau ta'azzana, kalau ta'azzana disebutkan dalam kitab ini, Allah Taala menunjukkan tanda-tandanya di depan Bani Israel. Ya, Allah Taala menunjukkan tanda-tandanya di depan Bani Israel, dan serentak dengan itu okey. Memang ni ayat confirm ayat last ni ya. Dan serentak dengan kehebatan mukjizat yang Allah Taala tunjukkan, Allah Taala memanggil Bani Israel untuk bersujud. Ya, Allah Taala memanggil Bani Israel untuk bersyukur. Cukup banyak ayat-ayat Quran, tak apa saya sebut secara ringkas saja biiznillah taala. Apa yang penting daripada seruan Allah Taala ialah la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, berterima kasih atas nikmat Tuhan, la azidannakum, aku akan tambah lagi kepada kamu. Baik, tuan-tuan tengok perkataan la azidanna. Tengok perkataan la azidanna. Dia ada lam dia ada huruf lam. Lam tu dalam bahasa Arab namanya lam taukid, lam ta'kid. Maksudnya confirm. Maksudnya confirm. Tambah pula lagi la azidanna. Nun pula ada sabdu. Nun tu sama juga dalam bahasa Arab namanya taukid juga, nun confirmation. Maksudnya apa? Ini janji Tuhan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Dan ayat ini terpakai kepada semua. Ya, ayat ini terpakai kepada semua orang. Semua orang tu maksudnya apa ustaz? Maksudnya Islam dan kafir sekali. Islam dan kafir sekali. Jadi tak pelik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang-orang paling kaya dalam dunia, tengoklah siapa nama punya muncul. Tengok amalan dia orang. Ada tak dia orang sedekah? Ada tak dia orang sedekah? Biasanya ada. Biasanya mesti ada. Yang paling kaya ni, yang kapi-kapi tu, kan, tak kisahlah dia buat kapal elektrik pula dah. Dia buat kapal angkasa ke, dia buat kereta elektrik, kapal elektrik benda. Kereta elektrik ke, dia buat software komputer ke, ya. Tapi dia akan bersedekah. Tuhan janji apa? Kamu buat baik, aku tambah untuk kamu. Itu yang makin kaya tu. Lah 10 orang yang paling kaya dalam dunia, pusing-pusing dia orang juga. Atau bak kata orang utara, pimai-pimai tang tulah deh. Kejap dia naik nombor 4, kan kejap ni naik nombor 2. Kan nombor 2 naik nombor 3 pula, nombor 1. Tukar-tukar orang tu je. Takkan naik orang lain dah. Bill Gates tak terkeluar lagi daripada nombor 10 tuan-tuan Dulu kita kata Bill Gates kan, orang komputer dah.
orang komputer. Dia masih lagi belum terkeluar nombor 10. So kalau dia beria sikit lah, kalau dia bergasak sikit lah bisnes dia tu, mungkin boleh kejar balik nombor 2, nombor 3. Allah alam. Tuhan boleh bagi. Ya, masya-Allah. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur kepada Allah Taala, inna azabi lasyadid, sungguh azab aku sangat keras. Baik, saya nak bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini pendek saja. Ya, hadis ini sangat-sangat pendek. Tapi walaupun hadis ini pendek, dia menceritakan antara bentuk azab yang ramai orang tak perasan. Okey. Hadis ni pendek, menceritakan tentang satu perangai manusia. Dia buat satu perangai, Allah Taala jatuhkan satu hukuman, ramai orang tak perasan. Ini adalah azab. Saya bacakan hadisnya. Innal abda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya rahimahullah. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yuhramur rizqa, rezeki dia akan tertahan. Ya. Sesungguhnya seorang hamba itu la yuhramur rizqa, rezekinya akan tertahan bidzambi yusibuhu, bila mana dia melakukan satu-satu dosa. Ya, biasanya dosa sengaja lah. Ya, biasa dosa sengaja. Sudah tahu benda itu tidak elok, sudah tahu benda tu maksiat, sudah tahu benda tu haram, masih lagi nak buat. Apa tanda akan berlaku lepas tu? Insya-Allah. Ya, insya-Allah berdasarkan hadis ini, rezeki dia akan cut. Rezeki dia akan terpotong. Tersekat, mungkin lambat, ya, mungkin hilang, mungkin rosak, macam-macam dah. Ya, itu tanda kekuasaan Allah Taala nak menunjukkan antara azab paling pendek yang ramai orang tak perasan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dan hadis yang terakhir, ya, sebagai penutup pengurusan kita pada malam ini, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam kitab Sahih Muslim. Ya, dalam kitab Sahih Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah, bahawasanya Allah Taala berkata, ya, Allah Taala berfirman. Maksudnya hadis qudsi. Saya terjemahkan teruslah. Saya yakin ramai tuan-tuan dan puan pernah dengar hadis ini. Wahai hamba-Ku, sekiranya orang yang paling awal dalam kalangan kamu juga orang yang paling akhir dalam kalangan kamu, manusia dan jin, semuanya sekali bertakwa. Ya, semuanya sekali bertakwa kepada aku, ma zada zalika fi mulki syai'an. Ketakwaan kamu semua tak akan menambah apa-apa pun kepada kerajaan aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang terawal dalam kalangan kamu serta orang terakhir dalam kalangan kamu, semua manusia dan semua jin, semuanya buat perangai, semuanya jadi orang yang paling jahat, paling fasik, ma naqasa zalika fi mulki syai'a. Kerajaan aku tak akan kurang sedikit pun, tak akan rugi walaupun sikit. Ya, tak akan rugi walaupun sedikit. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang terawal dalam kalangan kamu juga orang terakhir dalam kalangan kamu, semua manusia dan semua jin berkumpul dekat satu kawasan. Berkumpul dekat satu kawasan lapang. Semua minta, semua tadah tangan, semua minta doa pada Allah Ta'ala. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan aku bagi semua, manusia minta aku bagi, jin minta aku bagi, binatang minta aku bagi, pokok berdoa pun aku bagi. Ma naqasa zalika min mulki syai'an, apa yang menjadi milik aku tak akan kurang melainkan, ya, segala harta, segala kekuasaan, segala milik Allah Ta'ala itu tidak akan kurang melainkan seolah-olah satu jarum dimasukkan ke dalam laut, ditarik semula. Air yang melekat dekat jarum itu yang Allah Ta'ala dah makbulkan doa. Daripada makhluk paling awal sampai makhluk paling last. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Maknanya yang tinggal kekuasaan Allah Ta'ala itu apa? Laut. Ya, laut. Ya, jadi itulah dia kehebatan
dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian atas segala kekurangan dan segala salah silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an.